السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam yang disusun dan dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala madatis sunnatu anna fi kulli 40 fasa'idan jumu'atan, rawahu ad-Daraqutni bi isnadin dha'if. Maksudnya, daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, katanya, sunnah telah menetapkan bahawa pada setiap bilangan 40 orang hingga lebih, yakni ke atas, dikenakan kewajipan mendirikan salat Jumaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni dengan sanad yang dhaif. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ni apa yang disebutkan bahawasanya bilangan Jumaat adalah sebanyak 40 orang. Maksudnya sembahyang Jumaat mesti orang-orang yang nak buat saat itu kena cukup 40 orang bersama dengan imam. Dan ini adalah pandangan mazhab Syafi'i dan pandangan mazhab Hanbali. Dan sebelum daripada ini pernah kita menceritakan tentang bilangan sembahyang Jumaat. Sebenarnya dalam menetapkan bilangan sembahyang Jumaat, ulama berbeza kepada beberapa pandangan. Mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali, menurut pandangan yang mu'tamad, yang dipegang, adalah seramai 40 orang. Kurang daripada 40 orang tak jadi Jumaat. Namun ada pandangan-pandangan yang lain yang mensyaratkan hanya 12 orang, dan ada juga pandangan yang mensyaratkan hanya 3 orang sahaja. Jadi dalam menetapkan bilangan Jumaat, ulama-ulama fiqh berbeza pandangan. Hadis yang kita baca saat ni, hadis diriwayat oleh Imam Ad-Daraqutni dengan sanad yang dhaif. Namun di sana ada hadis yang diriwayat dengan sanad yang hasan. Diriwayat oleh Imam Abu Dawud, Imam Baihaqi dan beberapa orang ulama yang lain daripada Ka'ab bin Malik, yang mana Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, awwalu man jama'a bina fil madinati Sa'd bin Zurarah قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في نقيع الخضمات قلت كم كنتم قال 40 رجلا. Kata Ka'ab bin Malik, awal-awal mereka yang mengumpul ataupun yang membuat Jumaat di Madinah adalah Sa'ad bin Zurarah, seorang sahabat Rasulullah, yang mana dia buat Jumaat sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, di satu tempat nama dia Naqi'il Khadimat. Maka perawi hadis bertanya kepada Ka'ab bin Malik, ketika membuat saat itu berapa orang?
Kam kuntum, kata Ka'ab bin Malik, arba'una rajula, 40 orang lelaki. Jadi kami buat dengan bilangan 40 orang lelaki. Maka ini di antara dalil kepada pandangan mazhab Imam Syafi'i dan pandangan mazhab Hanbali bahawasanya bilangan Jumaat mesti 40 orang muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, katanya wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lil mu'minina wal mu'minati kull jumu'ah. Rawahu al-Bazzar bi isnadin layyin. Daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, katanya bahawasanya dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap khutbah Jumaat selalu memohon keampunan bagi semua kaum mukminin lelaki dan perempuan. Hadis riwayat Imam Bazzar dengan sanad yang lemah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Samurah bin Jundub menceritakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah beliau sentiasa berdoa kepada Allah agar Allah Taala memberi keampunan kepada orang beriman sama ada lelaki ataupun perempuan. Cuma hadis ni adalah hadis dhaif. Menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, diwajibkan kepada khatib beristighfar, berdoa untuk orang beriman sama ada lelaki atau untuk orang beriman lelaki dan perempuan, kerana melihat kepada perkara ini dibuat semenjak daripada zaman salaf turun temurun sehingga sekarang. Jadi perkara dalam khutbah Jumaat start daripada generasi dulu turun temurun sentiasa berdoa, sentiasa ada doa dalam khutbah untuk orang Islam. Maka sebab itulah mazhab Imam Syafi'i melihat kepada perbuatan tersebut benda dibuat secara berterusan turun temurun, maka diwajibkan kepada khatib dalam khutbah berdoa kepada orang beriman. Dalam khutbah diwajibkan khatib berdoa. Khutbah mana dalam mazhab Imam Syafi'i kata wajib berdoa dalam khutbah, iaitu dalam khutbah yang kedua. Baik. Seterusnya, kata dia wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fil khutbati yaqra'u ayatin min al-Qur'an wa yudhakkiru an-nas. Rawahu Abu Dawud wa asluhu fi Muslim. Maksudnya daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, katanya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu dalam khutbahnya selalu membaca beberapa ayat Al-Quran dan memberi peringatan dengan ayat tersebut kepada umat manusia. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud, namun asal hadis ini berada pada riwayat Imam Muslim. Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu menceritakan bahawasanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membaca beberapa potong ayat. Dan sebelum daripada ni kita ada bincang satu hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca surah Qaf, kerana dalam surah Qaf ada amaran, ada peringatan kepada kematian, ada menyebut tentang ganjaran pahala bagi orang yang melakukan kebaikan, ada menyebut tentang ganjaran dosa bagi orang yang melakukan kejahatan. Jadi menggunakan ayat-ayat tersebut untuk memberi peringatan kepada manusia. Dan sebenarnya ayat-ayat Al-Quran adalah ataupun Al-Quran adalah suatu perkara yang dituntut kepada kita bertadabbur, dituntut kepada kita tadabbur dan mengambil peringatan daripada ayat tersebut. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Al-Quran ini adalah suatu kitab yang telah kami turunkannya kepada engkau ya Muhammad, supaya mereka itu tadabbur akan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, dan supaya orang-orang yang mempunyai akal fikiran dapat mengambil pengajaran daripada Al-Quranul Karim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah membaca beberapa potong ayat Al-Quran yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan ayat Quran tersebut sebagai peringatan kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang mendengar khutbah itu.
Sebab itulah dalam mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya antara rukun khutbah mesti kena membaca sepotong daripada ayat Al-Quran, sama ada diletak pada khutbah yang pertama ataupun khutbah yang kedua. Dan kita sebut dah sebelum daripada ni bahawasanya mazhab Imam Syafi'i berpandangan rukun khutbah ada 5. 5 ni rukun khutbah. Yang pertamanya memuji Allah Ta'ala. Memuji Allah Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah ataupun Nahmaduka ya Allah, ataupun tak kira lah, yang penting puji Allah, hamdan lillah, tak kira lah, yang penting puji Allah. Khutbah yang pertama, khutbah yang kedua kena ada belaka. Yang keduanya selawat kepada Rasulullah. Khutbah yang pertama, khutbah yang kedua, kerana benda ni hak yang dibuat secara turun-temurun. Yang ketiganya adalah wasiat dengan takwa, supaya orang bertakwa kepada Allah. Khutbah yang pertama, khutbah yang kedua. 3 ni kena ada belaka. Khutbah pertama, khutbah kedua. Lepas tu yang keempatnya adalah membaca sepotong ayat Al-Quran. Hak tu tak apa, nak tak khutbah pertama pun tak apa, nak tak khutbah kedua pun tak apa, nak baca dua-dua pun tak apa. Yang kelimanya adalah berdoa untuk orang berimam pada khutbah yang kedua. Ni adalah 5 rukun khutbah. Kalau buat benda ni 5 je, sudah memadai khutbah, walaupun tidak berkhutbah panjang. Kita buat contoh khutbah pendek kan, khutbah pendek mudah je. Bangun, Assalamualaikum, waktu sunat. Maka Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ittaqullah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Duduk. Lepas tu Alhamdulillah, bangun pula, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ittaqullah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Boleh sembahyang dah. Selesai dah khutbah. Jadi hak yang kita duk dengar panjang lebar saat itu, tu dia bukan rukun khutbah. Jadi bukanlah salah, tak salah. Cuma maksudnya tu bukan rukun khutbah. Kalau tak cakap panjang lebar pun tidak menjadi masalah. Tu adalah sekurang-kurang khutbah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya wa an tariq ibn Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa 4 mamluk wa imra'ah wa sabiyyun wa marid, rawahu Abu Dawud. Wa qala lam yasma' tariqun minan nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa akhrajahu al-hakim min riwayati tariqin al-madhkur an Abi Musa. Daripada Tariq bin Shihab radhiyallahu taala anhu, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, solat Jumaat itu adalah kewajipan yang diwajibkan ataupun yang wajib dikerjakan oleh setiap orang Islam dengan berjamaah, kecuali bagi 4 orang, iaitu hamba, wanita, kanak-kanak dan orang yang sakit. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, yang menurutnya bahawa Tariq tidak langsung mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini dikeluarkan juga oleh Imam Hakim An-Naisaburi melalui jalur sanad Tariq daripada Abi Musa Al-Asy'ari. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini ada seorang yang dikenali sebagai Tariq bin Shihab. Dimeriwayatkan satu hadis yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jumaat adalah suatu kewajipan ke atas orang Islam yang mesti dilakukan secara berjemaah. Jumaat adalah kewajipan ke atas setiap orang Islam. Apa maksud setiap orang Islam? Maksudnya Jumaat adalah fardu ain. Dia bukan fardu kifayah. Setiap orang Islam mesti kena buat Jumaat, dan dilakukan sembahyang Jumaat secara berjamaah. Secara berjamaah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, yang diwajibkan berjamaah hanya 1 rakaat sahaja. Kerana di sana ada hadis yang mana kita bincang dah sebelum daripada ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa hak yang sempat, maksudnya hak yang sempat 1 rakaat daripada sembahyang Jumaat, maka disempat Jumaat tersebut. Jadi kalau disempat 1 rakaat, disempat. Apa hak yang wajib ditambahkan adalah 1 rakaat sahaja. Jadi bermakna difahami daripada dalil tersebut bahawasanya apa yang diwajibkan pada sembahyang Jumaat adalah berjemaah untuk 1 rakaat sahaja. Baik. Tapi kita ni kita berjemaah 2 rakaat. Kita nak khabar kalau orang mari masbuk sekali pun, orang mari lewat lah.
dia mari pada rakaat yang kedua, masih kira dang Jumaat. Walaupun apabila tu imam bagi salam, dia tambah satu rakaat, dia sembahyang seorang diri dah. Tapi tetap dia sempat Jumaat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya Jumaat, maksudnya sembahyang Jumaat adalah menjadi kewajipan ke atas setiap orang Islam, fardu ain. Kalau fardu kifayah dia kata setiap, fardu ain, kewajipan setiap orang Islam. Jadi kalau orang Islam saat ni tu hak yang cukup syarat-syarat dia tidak hadir Jumaat, maka dia telah melakukan dosa. Bukan dosa kecil, dosa besar. Jangan main, bukan dosa kecil, dosa besar. Dah ada kok ke orang tak mari Jumaat, apa tak ada Bapa tak ada, masih lagi ada di tempat kita orang hak yang mempunyai cukup syarat-syarat dak mari Jumaat. Masih lagi ada. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kita dan mereka. Yang mana sembahyang Jumaat mesti dilakukan secara berjemaah. Ni dengan kesepakatan ulama. Wajib sembahyang Jumaat kena buat secara berjemaah dengan ijma' ulama. Nak buat seorang tidak boleh sembahyang Jumaat. Melainkan 4 orang hak yang tidak diwajibkan Jumaat. Yang pertamanya hamba abdi. Hamba abdi tidak diwajibkan Jumaat. Gugur kewajipan hadir Jumaat kepada hamba abdi. Okey, sekarang zaman kita tak ada hamba abdi. Yang keduanya adalah perempuan. Gugur kewajipan solat Jumaat bagi perempuan. Perempuan adakah diwajibkan sembahyang Jumaat? Tak. Tapi kalau nak mari sembahyang Jumaat boleh ke tak? Boleh. Tak ada masalah, boleh. Orang puan kalau dia mari sembahyang Jumaat, maka tidak perlu dah dia sembahyang zuhur. Dengan kesepakatan ulama mengatakan bahawasanya apabila perempuan mengerjakan sembahyang Jumaat bersama dengan lelaki, maka gugur kewajipan sembahyang zuhur daripada perempuan tersebut. Tetapi bagi perempuan yang tidak hadir sembahyang Jumaat, maka wajib dia kena sembahyang zuhur. Mana lebih afdal bagi perempuan datang Jumaat ataupun tidak? Lebih afdal adalah tidak datang Jumaat berbanding dengan datang Jumaat. Maksud lebih afdal di sini bukanlah salah perempuan nak sembahyang Jumaat. Dan kita tengok kalau orang pergi buat umrah, biasanya orang puan pun sembahyang Jumaat juga. Kalau datang Jumaat sama ada di Mekah ataupun Madinah. Baik. Yang kedua. Yang ketiganya adalah kanak-kanak. Kanak-kanak juga gugur kewajipan sembahyang Jumaat bagi dia. Sebab kanak-kanak bukan mukallaf. Jadi maka tak ada kewajipan ke atas kanak-kanak. Tak wajib kanak-kanak hadir sembahyang Jumaat. Apakah jadi maksud kanak-kanak di sini? Jadi maksud dengan kanak-kanak di sini adalah hak yang belum lagi balik. Itu maksud kanak-kanak. Hak tak balik lagi, kanak-kanak tu. Walaupun umur dia 13, walaupun umur 14. Kita kata tubuh kakak kasar. Ayah dia kecil je, tinggi pada ayah. Tapi tak balik lagi. Walaupun umur 14, tetap dikatakan sebagai kanak-kanak. Baik, dia kanak-kanak ni hak yang tak balik lagi. Dah kita nak tahu mana balik ke tak? Mudah je. Balik dia ada alamat, dia ada tanda dia. Apabila ada salah satu daripada tanda balik, balik orang tu. Dah tanda balik ada berapa? Mazhab Imam Syafi'i tanda balik ada 3. Yang pertamanya adalah cukup umur dia 15 tahun dengan pengiraan tahun Islam. Masuk umur yang ke-16 dah. Masuk tahun yang ke-16. Apabila cukup 15 tahun dengan pengiraan tahun Islam, maka dikirakan kanak-kanak tersebut balik. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Yang keduanya adalah keluar mani. Sama ada lelaki ataupun perempuan, hukum dia sama. Jadi orang puang tu dia mimpi, bersetubuh. Tengok esok basah. Sama juga dengan orang lelaki. Maka itu menjadi alamat bahawa dia telah balik. Yang ketiganya adalah haid, hanya untuk perempuan sahaja. Maka tu apabila berlaku kepada budak-budak salah satu daripada 3 alamat tersebut, maka bermakna budak tersebut telah balik. Maka menjadi kewajipan Jumaat ke atas dia. Seterusnya adalah marid, orang sakit. Orang sakit juga gugur Jumaat. Orang sakit gugur Jumaat. Tapi sakit mana? Bukan semua sakit. Kalau sakit cekang sikit je tak gugur Jumaat. Cekang sakit sikit je, kena jijak ke bini tadi. Gaduh-gaduh sangat keluar daripada bilik air, sepak kaki dengan bini. Allah, darah sikit. Tu tak pergi Jumaat. Mana boleh. Cekang sikit je. Adalah tadi luka kaki sebab jijak duri semalu sikit je, tak mau hari Jumaat dah. Mana boleh. Dia bukan semua sakit dia menggugurkan hadir kewajipan Jumaat. Kena tengoklah sakit lagu mana sakit ni. Kalau dia ke Jumaat jadi susah sungguh dia nak duduk dalam masjid. Tak apalah sakit tu. Lepas tu kalau orang buta mana? Wajib dah Jumaat?
sebelum daripada ni, sebelum Covid ke lepas daripada Covid, hamba lupa dah. Kita pernah bincang suatu hadis yang mana ada seorang sahabat Rasulullah mari tanya Rasulullah, minta izin kepada Rasul untuk tidak hadir sembahyang Jumaat kerana dia buta. Rasul pada asalnya Rasul izin kepada dia. Lepas tu apabila dia pusing, Rasul panggil dia. Rasul tanya balik, adakah mu dengar orang bang Jumaat? Orang bang mu dengar ada azan? Dia kata dengar. Kata Rasul tak ada kelonggaran bagimu, mesti mu kena datang. Jadi orang buta, kalau sekiranya ada orang yang boleh bawa dia mari masjid, ataupun kalau tak ada orang boleh bawa mari masjid, ia dekat dengan masjid, dia boleh mari sendiri, maka menjadi kewajipan kepada dia hadir sembahyang Jumaat. Tapi kalau dak memang nak mari ruan, dak jumpa jalan mari, nak mari masjid takut pergi masuk pasar raya. Jadi kat tu pula. Okey, ketika tu tak apalah, gugurlah hadir, kewajipan hadir sembahyang Jumaat bagi dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Imam Abu Daud ketika dia meriwayatkan hadis ini, dia kata lagu mana? Tariq bin Syihab dia tidak mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tariq bin Syihab dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabar lagu ni, tapi sebenarnya dia tidak mendengar Rasulullah. Siapa Tariq bin Syihab? Tariq bin Syihab sebahagian daripada ulama menyebut bahawasanya dia sempat melihat Rasulullah. Dia sempat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak pernah mendengar hadis daripada Rasul, hanya sekadar berjumpa sahaja. Tidak pernah mendengar hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bermakna hadis yang dikhabar ni mesti diambil daripada orang lain. Maka sebahagian ulama kata Tariq bin Syihab adalah orang yang sempat berjumpa dengan Rasulullah, maka dia adalah sahabat. Walaupun ada sebahagian kata bukan sahabat, tapi ada sebahagian kata sahabat, dia adalah sahabat. Tapi dia tidak dengar hadis ni daripada Rasulullah, tak ada masalah lah. Sebab dia dengar daripada sahabat-sahabat yang lain. Jadi kalau dalam istilah ilmu hadis dipanggil mursalus sahabi. Hadis mursal yang dilakukan oleh sahabat. Hadis mursal yang dilakukan oleh sahabat boleh diterima. Jadi hadis ini boleh diterima. Apatah lagi, di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim An-Naisaburi daripada Tariq bin Syihab, yang mana Tariq bin Syihab ambil daripada Abi Musa. Jelas ambil daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa ala musafirin jumu'atun, rawahu at-Tabarani bi isnadin dhaif. Maksudnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bermusafir tidak diwajibkan ke atasnya sembahyang Jumaat. Maksudnya di sana di antara orang yang gugur kewajipan Jumaat adalah orang yang bermusafir. Bermaknanya orang yang wajib Jumaat adalah orang yang bermustautin pada satu tempat ataupun bermukim pada satu tempat. Dia bermukim pada tempat mendirikan Jumaat ataupun bermustautin di situ, maka wajib dia Jumaat. Manakala orang yang bermusafir tidak wajib Jumaat. Hadis ini dikeluarkan, diriwayat oleh Imam At-Tabarani dengan sanad yang lemah. Hadis ini sanad dia lemah je. Tetapi walaupun sanad lemah, hadis ini kuat kerana di sana ada beberapa hadis yang lain yang menjadi penyokong kepada hadis ini. Antaranya adalah Rasulullah sering bermusafir, keluar berjihad, keluar pergi buat umrah, keluar pergi buat haji. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusafir, tidak ada satu hadis pun yang menceritakan dalam permusafiran Rasulullah mendirikan sembahyang Jumaat. Jadi sahabat bermusafir, Rasulullah bermusafir, mereka tidak mendirikan Jumaat. Jadi sebab itulah antara perkara yang disepakati oleh para ulama bahawasanya orang yang bermusafir gugur kewajipan Jumaat atasnya. Orang bermusafir gugur kewajipan Jumaat. Cuma dalam masalah gugur kewajipan Jumaat atas orang bermusafir ini dia ada sedikit perbincangan. Benda perbincangan yang dibincang oleh ulama fiqh adalah boleh dah orang tu nak bermusafir pada hari Jumaat. Sekarang ni musafir dia menggugurkan kewajipan Jumaat. Boleh dah orang tu nak bermusafir pada hari Jumaat sebelum daripada dia mengerjakan sembahyang Jumaat, boleh ke tak? Di sini ada perbincangan di kalangan ulama fiqh. Mengikut mazhab Imam Syafi'i, oleh kerana sembahyang Jumaat disandarkan kepada hari Jumaat, hari
dia bermula daripada keluar fajar, maka mazhab Imam Syafi'i kata lagu mana? Apabila keluar fajar pada hari Jumaat, bagi orang hak yang wajib Jumaat, iaitu orang lelaki hak yang tidak sakit, hak yang balik dah, bukan orang gila, lepas tu dia orang merdeka, tidak boleh dia bermusafir. Mesti dia kena tunggu untuk sembahyang Jumaat di kampung dia. Lepas daripada selesai, barulah boleh dia nak musafir. Jadi pada hari Jumaat, apabila keluar fajar, masuk subuh, kalau kita masih lagi duduk kampung, tak boleh kita bermusafir. Sebab telah ada tuntutan sembahyang Jumaat kepada kita apabila keluar fajar. Maka tiba-tiba kita bermusafir, bermakna kita lari daripada tuntutan kewajipan Jumaat atas diri kita. Okey, boleh faham kan? Tak boleh kita bermusafir pada hari Jumaat. Bagi orang lelaki, jangan kita kebodoh orang lelaki yang wajib Jumaat. Orang perang tu sila lah nak musafir pun. Orang perang kanak-kanak sebab tak wajib Jumaat, orang gila hak tu tak wajib Jumaat. Ni orang lelaki hak yang wajib Jumaat ni. Boleh tak dia nak bermusafir pada hari Jumaat? Ulama mazhab Imam Syafi'i kata tidak dibolehkan apabila keluar fajar. Melainkan ada pengecualian, melainkan dalam keadaan darurah, terpaksa. Hak tu tak ada masalah. Dia nak pergi Mekah, tiket kapal terbang dia dalam pukul 12 tengah hari, hari Jumaat. Dan nak buat mana? Bukan hak yang dia menentukan tiket tersebut. Hak tu tidak menjadi masalah. Jadi dia tupang orang. Jadi tupang orang nak pergi kepada satu tempat. Orang nak pergi awal. Jadi kena ikut orang. Sebagai contoh, kalau tebang-tebang dia pergi seorang, susah ke dia pula. Maka ketika tu tak ada masalah lah, boleh. Ataupun kalau dia pergi sekalipun, dia bermusafir pada hari Jumaat sekalipun, sebelum daripada sembahyang Jumaat, selepas daripada keluar fajar, dia sempat sembahyang di tengah jalan, itu tak ada masalah. Contoh kita tolak daripada rumah pukul 8 pagi. Jadi kita set masa dah. Okay, kita sampai sekian-sekian pada tempat sekian-sekian. Jadi kita sedang sembahyang Jumaat di tengah jalan. Maka tak ada masalah lah. Boleh ya. Okey, kita ulang sekali lagi ya. Oleh kerana apabila kita duduk kampung, maka menjadi kewajipan sembahyang Jumaat tadi kita. Keluar fajar, ada dah tuntutan sembahyang Jumaat tadi kita. Ketika tu tidak boleh kita bermusafir. Sebab kalau kita bermusafir, seolah-olah kita nak lari daripada kewajipan Jumaat tadi kita. Sebab tu mazhab Imam Syafi'i kata tak boleh. Melainkan kalau kita sempat sembahyang Jumaat di tengah jalan. Okey, boleh. Satu. Ataupun terpaksa kita kena bermusafir pada hari Jumaat. Kerana sebab-sebab tertentu, terpaksa. Tak ada pilihan dah. Kalau ada pilihan, kita pergi pilih, tu tak boleh lah. Tak ada pilihan dah, maka tidak menjadi masalah kita bermusafir pada hari Jumaat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia orang yang bermusafir pada hari Jumaat, kalau dia bermusafir sebelum daripada sembahyang Jumaat, tapi setelah daripada keluar fajar, atas pandangan mazhab Imam Syafi'i, dia tidak boleh jamak qasar sembahyang. Itu kena ingat. Dalam mazhab Imam Syafi'i, orang lelaki yang wajib Jumaat, wajib dia Jumaat, tiba-tiba dia bermusafir setelah daripada keluar fajar pada hari Jumaat, masuk subuh dia baru tolak pukul 9 ke pukul 10 ke, dan dia tak sembahyang tengah jalan, dan tak ada sebab-sebab yang mengharuskan dia bermusafir pada hari Jumaat saat ni. Bukan darurah, bukan terpaksa, sengaja dia pergi buat lagu tu. Jadi permusafiran tersebut adalah salah, haram, berdosa. Apabila berdosa, maka tidak boleh dia nak buat jamak qasar dalam permusafiran tersebut. Kerana jamak qasar ni adalah rukhsah, keizinan dan kelonggaran yang diberikan oleh syarak. Dalam kaedah fiqh menyebut ar-rukhasu la tunaqu bil ma'asi. Rukhsah syarak, kelonggaran yang diberikan oleh syarak tidak boleh dicapai dengan melakukan maksiat. Jadi tak boleh dia nak jamak dan dia nak qasar ketika dia dalam perjalanan. Cuma melainkan apabila dia nak sembahyang zuhur saat ni tu, ketika orang selesai dah sembahyang Jumaat. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau orang selesai dah sembahyang Jumaat, maka boleh dia sembahyang zuhur dengan qasar, patut dia buat jamak dengan asar. Yang kata tak boleh adalah ketika masih lagi orang tengah sembahyang Jumaat. Katakanlah kat tempat kita ni orang habis semua sekali rata-rata orang habis Jumaat, lebih kurang dalam pukul 2 lah contoh. Jadi sebelum daripada pukul 2 tak boleh dibuat jamak qasar, tapi lepas daripada pukul 2 maka dibolehkan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia wa an Abdullah bin Mas'ud
radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istawa 'ala al-minbari istaqbalnahu biwujuhina, rawahu at-Tirmidzi bi isnadin dha'if. Maksudnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu telah mengatakan bahawa dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila telah berdiri tegak di atas mimbarnya, perhatian kami tertuju kepadanya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar, maka kami pun berhadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayat oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang dhaif. Walaupun hadis ini diriwayat dengan sanad yang dhaif, namun di sana ada beberapa hadis yang lain yang jelas bahawanya esanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sedang berkhutbah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan beri punggung, beri muka kepada Rasulullah, bukan pusing kat tu. Orang khutbah dia pergi pusing kat belakang tu. Maka itu tidak ada adab. Jadi apa yang dituntut, disunatkan menjadi adab bagi orang yang mendengar khutbah adalah dia berhadap kepada khatib. Tapi kalau dia dengar dia pusing kat belakang tu pun maksudnya sah lagi dengar dia. Cuma tak ada adab lah. Dia tidak melakukan perkara yang dicomel lah. Benda hak tak comel buat gitu. Jadi tok khatib baca khutbah atas mimbar, dia hak nu hadap ke nu ke naik, hak nu hadap ke kanan, hak nu hadap ke kiri. Pusing. Atas setiang tu ada belaka orang. Hak ni buat halaqah setiang, hak ni buat halaqah setiang, pusing ketang gitu lah. Boleh ke tak? Bukanlah siapa ke dosa. Boleh, tak ada masalah. Cuma dia telah melakukan perkara hak yang salah, maksudnya menyalahi adab. Benda tu bukanlah benda hak yang comel. Jadi hak yang comelnya adalah ketika tok khatib naik atas mimbar, kita beradab adab kepada tok khatib. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahu syahidun min hadits al-Bara'i inda Ibn Khuzaimah. Hadis ini mempunyai bukti, mempunyai pengkuat dia, syahid dia yang menguatkannya, yang mana penguatnya adalah daripada hadis yang diriwayat oleh imam daripada sahabat Rasulullah nama dia Bara', yang dikeluarkan ataupun yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Khuzaimah. Katanya wa anil hakam bin Hazn radhiyallahu anhu qala syahidana al-jum'ata ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam faqama mutawakkian ala 'asa aw qaus, rawahu Abu Dawud. Katanya daripada Hakam bin Hazan, katanya kami mengikut solat Jumaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami hadir solat Jumaat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata baginda dalam khutbahnya berdiri dengan memegang tungkak ataupun busur. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini ada seorang sahabat Rasulullah yang dikenali sebagai Hakam bin Hazn. Hakam bin Hazn menceritakan bahawasanya ketika dia hadir sembahyang Jumaat bersama dengan Rasulullah, didapati Rasulullah berkhutbah dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Rasulullah berkhutbah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Dan sebelum daripada ni kita pernah bincang berkenaan dengan berdiri dalam khutbah. Apa yang kita sebut, pandangan mazhab Imam Syafi'i adalah diwajibkan kepada khatib berdiri ketika berkhutbah sekiranya khatib mampu untuk berdiri. Tetapi kalau khatib tidak mampu untuk berdiri, maka boleh khatib duduk di dalam khutbah. Kalau tak boleh nak berdirilah. Tapi sebaik-baiknya ketika khatib tidak mampu berdiri adalah dia bagi kepada orang lain untuk berkhutbah, bukan dia berkhutbah. Hak tu hak yang sebaik-baiknya. Tapi kalau tok khatib nak berkhutbah sekali pun tidak menjadi masalah. Khutbah dalam keadaan duduklah. Baik. Jadi kata Hakam bin Hazn, dia tengok Rasulullah khutbah dalam keadaan berdiri, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang tukak ataupun busur. Busur tu busur panah. Rasulullah pegang tukak. Sebab itulah di antara perkara yang disunatkan bagi khatib ketika dia berkhutbah adalah dia pegang tukak. Pegang tukak kerana Rasulullah pegang tukak. Sebab tu kita tengok di masjid ke, di surau ke, dia ada tukak. Ada tukak hak yang khatib pegang. Dah apa ada tukak nak benda nak kata siapa? Bukan nak kata orang. Benda tu dipegang oleh Rasulullah. Apabila Rasulullah buat, maka sunatlah kita buat. Tu kita pegang. Pegang tukak ataupun Rasulullah pernah pegang juga busur. Busur panah itulah Rasulullah buat tukak.
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama fiqh membincang berkenaan dengan pegang tukak ni, nak pegang dengan tangan mana? Nak pegang tangan mana? Mazhab Imam Syafi'i kata pegang dengan tangan kiri. Tapi nak pegang tangan kanan pun tak ada masalah. Tapi hak comel pegang dengan tangan kiri, manakala tangan kanan pegang mimbar. Hak ni pegang mimbar tangan kanan, hak ni pegang tukak. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Jadi habis dah kita berkenaan dengan Jumaat. Kita nak masuk dalam perbahasan baru, iaitu perbahasan salatul khauf. Solat ketika di saat ketakutan, ada benda yang menakutkan. Bukan menakutkan hatu, bukan. Kita kalau sebut kata benda yang menakutkan hatu selalu. Bukan. Maksudnya mungkin dalam peperangan, ataupun ketika sembahyang tiba-tiba berlaku kebakaran. Ketika sembahyang ada orang curi sebagai contoh barang kita. Itu termasuk dalam salatul khauf. Nanti kita insya-Allah kita akan bincang panjang lebar pada minggu-minggu akan datang berkenaan dengan salatul khauf, salat ketika ketakutan. Dia ada bincang. Dan antara benda yang kita bincang adalah dimaafkan dalam sembahyang al-khauf kita tidak berhadap kepada kiblat. Yang pada asalnya sembahyang mesti hadap kepada kiblat. Tapi ada juga sembahyang kalau tidak hadap kepada kiblat, maka dimaafkan. Antaranya salatul khauf yang kita akan bincang pada minggu-minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini, dan kita mengharapkan sama-sama mengambil manfaat, sama-sama dapat mengambil manfaat daripada apa yang kita bincangkan. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.